Kalau kerajaan Islam sekalipun, Hadi tak layak jadi Perdana Menteri. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke Current Sphere MY, saluran di mana kita membincangkan isu-isu semasa yang mencetuskan perdebatan hangat. Pada video kali ini kita akan membahas kenyataan kontroversi yang dikeluarkan oleh Muhammad Fuad Zarkashi mengenai Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan kelayakan beliau sebagai Perdana Menteri. Bersiap sedia untuk analisis penuh, persoalan mendalam, dan perbincangan yang pastinya menggoncang suasana politik tanah air. Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi baru-baru ini mengeluarkan kenyataan pedas terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang disifatkan beliau tidak layak menjadi Perdana Menteri walaupun rakyat Malaysia mahukan sebuah kerajaan Islam. Menurut Fuad, kelayakan itu dipersoalkan kerana Abdul Hadi sering mengeluarkan fatwa yang dianggap tidak konsisten dan mudah berubah, yang berpotensi memberikan kesan negatif terhadap kestabilan negara jika beliau memegang jawatan tersebut. Dalam satu hantaran di Facebook, Fuad telah menulis bahawa sikap berubah-ubah PAS adalah masalah utama yang menggugat kepercayaan rakyat. Beliau juga mengaitkan isu ini dengan kegagalan muafakat nasional kerjasama antara UMNO dan PAS yang suatu ketika dahulu dianggap strategi untuk mengukuhkan sokongan Melayu Islam. Fuad turut menyentuh kenyataan Abdul Hadi pada Desember 2017, di mana beliau mengkritik parti-parti politik yang mengutamakan pengumuman calon Perdana Menteri dan pembentukan kabinet bayangan sebelum pilihan raya umum. Menurut Hadi ketika itu, tindakan sedemikian bercanggah dengan adab. Namun, kini nama beliau sendiri disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri seperti yang disuarakan oleh ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS, Mokhtar Senik. Perkara ini menimbulkan persoalan sama ada sikap Abdul Hadi telah berubah demi kepentingan politik semasa seperti yang sering didakwa oleh pihak lawan. Mokhtar Senik dalam kenyataannya menyokong Abdul Hadi sebagai calon Perdana Menteri sekiranya rakyat Malaysia mahukan sebuah kerajaan Islam. Menurut Mokhtar, Abdul Hadi memiliki kualiti penting untuk menjadi pemimpin negara Islam, termasuk ilmu, ketakwaan, dan keupayaan untuk membezakan antara halal dan haram. Beliau percaya bahawa ciri-ciri ini menjadikan Hadi calon ideal untuk memimpin perubahan politik yang membawa Malaysia ke arah pemerintahan berlandaskan Islam. Namun, Mokhtar juga mengakui bahawa pandangannya hanya relevan jika rakyat menginginkan kerajaan Islam. Sekiranya negara terus memilih sistem sekular atau liberal seperti sekarang, beliau mengakui Abdul Hadi mungkin tidak sesuai untuk jawatan tersebut. Kenyataan Fuad dan Mokhtar mencetuskan perdebatan hangat di kalangan rakyat Malaysia, terutama mengenai keupayaan Abdul Hadi untuk menjadi seorang pemimpin yang stabil dan adil dalam konteks masyarakat majmuk. Kritikan terhadap sikap berubah-ubah PAS bukanlah perkara baru. Sebagai contoh, hubungan PAS dengan DAP sering dijadikan isu oleh pihak lawan. PAS pernah bekerja sama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat tetapi kemudiannya mengkritik parti itu dengan lantang selepas hubungan mereka berakhir. Perubahan pendirian ini menurut pengkritik mencerminkan strategi politik PAS yang tidak konsisten dan bergantung pada situasi semasa. Tambahan pula kenyataan Abdul Hadi pada 2017 mengenai calon Perdana Menteri dan Kabinet Bayangan kini dilihat bercanggah dengan realiti politik semasa. Pada masa itu, beliau menegaskan bahawa pengumuman awal mengenai calon Perdana Menteri adalah tidak wajar dan bertentangan dengan adab Rasulullah. Namun, kini apabila nama beliau sendiri disebut sebagai calon, kritikan terhadap pendirian beliau kembali timbul. Adakah ini menunjukkan Abdul Hadi turut terperangkap dalam permainan politik yang beliau pernah kritik sendiri?
Selain itu, isu kelayakan Abdul Hadi sebagai Perdana Menteri juga membawa kepada persoalan yang lebih besar mengenai hala tuju politik negara. Seandainya Malaysia memilih untuk mendirikan sebuah kerajaan Islam, apakah model pemerintahan yang akan diikuti? Bagaimana pemimpin seperti Abdul Hadi akan mengimbangi keperluan masyarakat berbilang kaum dan agama yang menjadi asas kepada keharmonian negara? Dalam konteks antarabangsa pula, bagaimana sebuah negara Islamik di Malaysia akan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara luar, terutamanya negara-negara majoriti bukan Islam. Perbincangan ini juga melibatkan persoalan sama ada cadangan Abdul Hadi sebagai Perdana Menteri adalah strategik politik semata-mata. Adakah PAS benar-benar serius dengan agenda penubuhan kerajaan Islam, atau adakah ini hanya sekadar retorik untuk memancing sokongan daripada pengundi Melayu Islam? Dalam konteks ini, sokongan terhadap Abdul Hadi bukan saja perlu dinilai berdasarkan kualiti pribadinya, tetapi juga kemampuan beliau untuk membawa kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi kepada negara. Satu lagi isu yang menarik untuk dibahas ialah kesan kepimpinan Islamik terhadap dasar-dasar ekonomi dan pentadbiran negara. Fuad menegaskan bahwa dasar-dasar yang berubah-ubah akan menyebabkan rakyat menjadi keliru dan hilang kepercayaan. Jika ini berlaku, adakah ia akan membawa kepada ketidakstabilan politik yang lebih besar? Sejarah menunjukkan bahwa kestabilan politik adalah faktor utama dalam menarik pelaburan asing dan memastikan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, kebolehan seorang pemimpin untuk mengekalkan kestabilan dan keyakinan adalah lebih penting daripada sekadar memiliki ciri-ciri keagamaan. Mokhtar Senik menyebut bahwa Abdul Hadi layak sebagai pemimpin karena beliau mampu mendidik rakyat mengenai batas halal dan haram. Namun dalam konteks negara yang mempunyai perlembagaan sekular, adakah pendidikan keagamaan boleh menjadi asas untuk memimpin kepimpinan nasional? Atau adakah ini hanya akan memperdalamkan lagi jurang perbezaan di kalangan rakyat? Begitu banyak persoalan yang timbul daripada isu ini. Apakah pendapat Anda? Adakah Abdul Hadi Awang calon Perdana Menteri yang sesuai untuk Malaysia? Atau adakah ini sekadar perdebatan politik yang tidak membawa manfaat kepada rakyat? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Karens VMY untuk lebih banyak perbincangan menarik seperti ini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.